Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini sebagaimana yang diwar-warkan dan juga kita telah upkan dalam FB page Ustaz Amri Halal, kita adakan sambung kembali perbicaraan dengan isu-isu halal sebagaimana yang sebelum Ramadan dulu, tapi kali ini kita sambung pula dengan isu-isu semasa yang berkenaan dengan vaksin, ya. Vaksin pengambilannya adakah dianggap sebagai satu ibadah ataupun juga sebaliknya. Itu juga lah yang kita akan bincangkan pada malam ini. Alhamdulillah, dan juga kena juga pada masanya sebagaimana yang telah disebutkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita pada berita jam 8 pagi tadi, 8 malam tadi, yang saya lihat bahawa agensi agama termasuklah orang persoalan juga hendaklah mempromosikan kesedaran vaksin ini. Jadi pada malam ini tepat pada masanya untuk kita nak memberikan kesedaran tentang keprihatinan kita berkenaan dengan kandungan-kandungan vaksin hingga hukum hakam yang berkenaan dengan vaksin, ya. Jadi untuk nak membincangkan perkara yang cukup besar ini, maka dua orang ahli panel yang kita jemput khas akan bincangkan selama 1 jam setengah. InsyaAllah kita akan buka ruang seluas-luasnya kepada semua rakan-rakan FB saya, rakan FB Maya kami yang berada di luar sana. Ayo, mana yang ada sila sharekan, sila kongsikan, sila tagkan, sila letakkan nama-nama sahabat-sahabat kita yang boleh menonton secara live ini atas ilmu tentang vaksin ini, yang kita lihat pelbagai isu yang timbul, adakah benar ataupun tidak, kita tanya kepada orang yang ahli. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanyalah, kena rujuklah kepada orang yang ahli, yang pakar jika kita tak tahu. Jadi untuk nak membincangkan pada malam ini, saya mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Ahmad Fawaz Fazino, seorang pendakwah yang tidak perlu kita perkenalkan lagi, saya perkenalkan lagi lah. Memang berkenaan dengan fiqh ini, memang beliaulah yang orang yang paling tepat untuk membincangkan tentang hukum hakam, yang banyak menulis buku tentang fiqh medik juga beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah, sihat ke? Alhamdulillah. Ya, macam mana kita hari ni, okey? Alhamdulillah, makan ceria. Lepas makan ceria. Selamat Hari Raya, Ustaz. Selamat Hari Raya, Mak Batin, Tuan Guru, Mak Batin. Tak sempat kita bertemu lagi ni. Ya. Tu dia. Dan juga bersama dengan kita Ustaz adalah saya persilakan Tuan Haji Amrahi Buang, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia NPS. Assalamualaikum Haji. Sihat ke Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya semua. Alhamdulillah, selamat Raya semua. Dan juga tahniah kerana Haji masih lagi sebagai Presiden. Baru ni Masjid Agong Masjid Agong. Ya, baru-baru ni hari Sabtu itu kita memang ada mesyuarat agung dan kena menggalas lagi 2 tahun lah. Alhamdulillah. Yang tu yang kita nak tu kan, mesti ada orang yang paling layak untuk menerajui persatuan farmasi, yang orang yang cukup arif tentang vaksin ni pada hari ini. Okey, jadi kalau ada sebarang soalan boleh berikan komen, boleh tanya di ruangan komen yang ada tu. Jadi kita minta jugalah kepada sahabat-sahabat yang ada, saya dengar dah pun ramai sahabat-sahabat kita yang dapat bersama dengan kita.
kita mengharapkan mereka dapat bersama kita ke akhirnya, insya-Allah. Kalau kata tiada halangan, kita akan buat siri yang kedua pula pada masa yang sama, hari yang sama, insya-Allah pada minggu hadapan, ya. Baik, saya nak mulakan dululah dengan Tuan Presiden lah. Tuan Presiden dululah. Kan, dan inilah macam juga Haji, saya orang kampung. Saya ni orang kampung Labu Lanjutnya, Haji. Jadi orang kampung ni tentang vaksin ni mana nak tahu kan. Jadi mungkin juga di peringkat awal ni Tuan Haji boleh kongsikan sikit bahasa layman tentang sebenarnya apa itu vaksin sendiri, binatang apa tak? Gitu. Silakan Haji. Okey, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali kita buat sembang-sembang kan Ustaz gini. Sembang-sembang je Haji. Boleh, tak masalah. Kalau tidak nanti kan jadi boring So jadi saya rasa sebelum kita pergi ke cerita pasal vaksin, pada pendapat saya kita kena fahamlah apa itu wabak yang sedang menyerang kita. Okey. Dan nak cerita sikit dia punya latar belakang ya. Okey, kalau kita tengok sedikit latar belakang dia, jadi pada lebih kurang pada 19 Disember 2019, okey, jadi kita telah mendapat orang kata satu berita kan, satu perkara yang telah berlaku di Wuhan, China, di mana wabak ni mula berlaku. Dan daripada situ kita mendengar orang kata apa yang kita sebut sebagai coronavirus. Satu coronavirus. Coronavirus ni maknanya satu jenis virus yang melompat daripada alam binatang kepada manusia lah. Kalau dulu kita pernah dengar SARS-CoV kan, satu. So jadi yang ni dipanggil SARS-CoV-2 lah. Okey. Tapi yang paling penting adalah apabila wabak ni berlaku dulu, jadi pihak China, okey, dia telah berkongsi structure virus tu. Maknanya dah kenal pasti rupa bentuk virus tu kan. Saya rasa baru-baru ni pun kita dapat lihat bentuk dia macam mana kan, dengan dia punya orang kata duri dia, virus macam tu kan. Lepas tu kita melihat maknanya dari segi genom tu jadi telah dikenal pasti. So jadi penting untuk kita kenalkan virus ni supaya kita boleh buat sesuatu lah. Dan itu yang berlaku. Jadi apabila timbulnya virus ni pada ketika itu dan genom tu telah telah dikenal pasti dia punya struktur, jadi kita mendapatkan satu respon daripada satu dunia. Maknanya macam mana kita nak berdepan dengan sesuatu perkara yang kita tak tahu di hadapan kita, sebab dia jenis orang kata sesuatu yang barulah. So jadi apa yang berlaku maknanya kita dapat kumpulan pakar-pakar satu dunia. Nak mencari dia punya, nak cari sebenarnya virus ni apa, bentuk dia macam mana dan sebagainya. So pakar-pakar tu fikirlah. Lepas tu dan begitu juga kalau kata kita nak buat vaksin terhadap virus ni. Jadi kita kena ada jugalah dari segi siapa yang nak beli vaksin ni? Siapa nak beli vaksin, dia buat vaksin, tapi siapa nak beli vaksin mestilah melibatkan kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Kan sebab ni melibatkan satu dunia. Sebab ni pandemik kan. Dan siapa lagi yang terlibat? Mestilah melibatkan syarikat-syarikat pharmaceutical. Yang mana nak membangunkan vaksin. Perkara ni bukan perkara main-main. Satu perkara yang besar, ilmu dia besar. Jadi kalau kita tengok begitu, jadi maknanya bukan yang ni, maknanya bukan seperti keadaan biasa. Jadi kalau kita tengok pandemik yang sebelum ini, yang berlaku pada tahun 1918 dulu, mana 100 tahun yang dulu. Jadi kita melihat bahawa pada ketika itu memang tak ada vaksin.
Jadi maknanya manusia bila dah hadapi pandemik Spanish influenza tu, jadi berjuta yang mati. Lepas tu melibatkan 1/3 populasi dunia. Dan tidak ada vaksin lah. Jadi cuma kali ni Allah buka ilmu ni pula. Maknanya kali ni kita ada vaksin, dan kita boleh mendepani isu ni. Di mana sekarang ni kita ada vaksin. Cuma saya nak beritahu bahawa perkara ni tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Tak pernah berlaku. Jadi maknanya tak ada satu negara yang boleh mengatakan bahawa dia ada pengalaman untuk menghadapi pandemik ni. Pandemik ni maknanya dia melibatkan satu dunia lah. Sebab dia pandemik dan dia bersifat novel. Jadi bila kita kata dia bersifat novel, maknanya dia satu yang baru. Kan? Jadi bayangkan macam mana kita nak respons kepada perkara ni. Jadi kena ada penglibatan sebab nak develop vaksin bukan satu perkara yang mudah. Satu perkara yang mudah dan melibatkan belanja yang begitu banyak. Kita bercerita dari segi 1 hingga 2 bilion US untuk develop vaksin ni. Dan itu yang berlaku selepas genom ni dah dikenal pasti. Jadi kita dapat lihat respon satu dunia ni yang penting. Tapi vaksin ni pula kalau kita tengok kan, maknanya kalau katalah syarikat pharmaceutical buat vaksin ni. Tapi kalau tak ada siapa nak beli, tak ada siapa nak guna, macam mana? Sebab dia punya orang kata wang yang digunakan untuk membangunkan vaksin ni begitu banyak. Jadi risiko dia cukup tinggi. Jadi itu yang kadang-kadang kita kena orang kata berlaku adil lah. Bahawa kita terpaksa pakar-pakar virologis, pakar-pakar untuk membuat vaksin ni semuanya berganding bahu untuk cari. Itu sebab pada peringkat awal kita ada lebih kurang dalam 130 kandidat vaksin ni. Vaksin ni. So jadi begitu banyak yang dibuat dan kalau kita tengok sekarang ni dah tak banyak lah, maknanya bawah daripada 100. Makin sikit lah sebab bukan senang nak develop satu vaksin yang satu lagi saya nak bagi tahu bahawa vaksin ni adalah satu perkara yang spesifik. Maknanya kalau kita kata ini satu penyakit untuk COVID-19, maka vaksin tu adalah untuk COVID-19. Yang itu maksud dia lah. Jadi itu yang maknanya vaksin COVID hanya khas untuk vaksin COVID. Kalau kata vaksin untuk HPV, polio sebagainya dia ada yang lain lah ya. So jadi maknanya jadi ini yang kita kena spesifik lah perkara tu. Jadi ini yang yalah kalau tanya saya, kalau boleh lah semua berganding bahu satu dunia ni dengan cara mudahlah nak selesai perkara ni. Tapi maklum sajalah dengan orang kata geopolitik yang berlaku dan juga melibatkan saintis, melibatkan pelabur-pelabur, syarikat pharmaceutical. Jadi dia punya panjang cerita dia, bukan mudah Ustaz. Bukan satu perkara yang kita ingat mudahlah. Jadi saya nak bagi latar belakang ni supaya kita nak bagi tahu bahawa apabila perkara ni berlaku kita kena clear lah. Satu lagi yang saya nak share adalah dari segi apa tu virus tu. Sebab saya tak mau cerita vaksin dulu, kena cerita virus dulu kan. So kalau kita tengok virus ni, nak tahu virus ni dia ni makhluk Allah lah. Boleh terima? Maknanya dia makhluk Allah. Dia makhluk Allah. Jadi maknanya tapi pelik dia punya makhluk ni kan, bila dia di luar dia tak aktif Ustaz. Dia tak aktif. Dia bukan macam bakteria. Kalau bakteria kita tahu dia tu jenis yang orang kata ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya. Tapi virus ni adalah sebahagian daripada sel. Dia sebahagian daripada ataupun sel komponen kan. Jadi pelik, perkara ni memang pelik. Dan kalau kita tengok dari segi dia punya size,
Kan? Nak kecil tak kecil macam ni lah saya boleh explain lah. Okay. Ustaz tahu kan kalau kita ambil ruler, kan kita boleh nampak kan 1 milimeter. 1 milimeter kita boleh tengok kan 1 milimeter. Ambil ruler kita tengok 1 milimeter kan. Lepas tu 1000 daripada 1 milimeter tu adalah 1 mikrometer. Lagi kecil lah. 1000 lagi kecil 1000 lepas tu lagi 1000 daripada mikrometer tu. Jadilah nanometer. Jadi saiz virus tu macam tu lah. Jadi kalau boleh, maknanya kalau Ustaz boleh dapat bayangkan berapa halusnya perkara tu. Jadi begitulah dahsyatnya makhluk ni. Lepas tu kalau kita tengok kan, kalau kita tengok elemen dunia ni, ya, kita ada air, kita ada tanah, kita ada angin kan, dan sebagainya, api Jadi pada saya virus ni maknanya dia bentuk macam nak kata dia bernyawa pun dia tak bernyawa, tapi dia bentuk dia macam tu lah Ustaz. Tetapi apabila dia masuk dalam badan, maka dia akan ambil alih dalam sel tu. Itu yang jadi seperti mana yang kita nampak lah. Jadi saya nak share satu alam yang macam mana kita nak bagi dia punya penerangan tu. Hidup ke tak hidup ke apa semua. Maknanya dia di luar dia tak hidup, dia akan hidup di dalam badan kita lah maknanya. Begitu dia masuk dan dia akan ambil alih. Okey, baik. Itu sejarah asas bagaimana kita nak tahu tentang virus itu sendiri dan juga sebab kalau kita tengok sekarang ni kan, kalau kita nak expect katalah contohnya sekarang ni dengan keadaan sekarang yang begitu mencabar sekarang ni kan. Kan kalau kita katalah kita pergi masjid kan, macam mana nak cari virus tu? Tak adalah, tak nampak ya. Kita langsung tak nampak. Jadi sukar nak kita nak cerita macam mana. Jadi begitulah dia punya cabaran. Saya bagi latar belakang tu supaya kita boleh kita akan lebih faham untuk mereka yang seterusnya. Baik, terima kasih. Saya nak saya tak jawab lagi soalan tadi tau. Saya bagi yang lain dulu supaya sebagai kita buka lah cerita tu. Maknanya berikan dia punya background lah kan, latar belakang bagaimana kes-kes ni. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Fawaz kan. Haji sebutkan tadi dia juga sebagai makhluk Allah. Ya, dia juga sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kalau kata ada yang kita dapat tu adalah takdir Allah, makhluk Allah juga. Jadi dari sudut pandangan Islam ni, adakah di sana disebut sebagai hanya terima saja atau juga mesti cegah juga? Cegah ke merawat ke, bagaimana Islam melihat itu sebagai satu asas lagi? Ustaz Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru saya Ustaz Amri, Tuan Haji Amrahi Buang, pengurusi farmasis Malaysia, seterusnya kepada organizer kita dan para penonton yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya umat Islam daripada dulu belum nampak gayanya belum selesai lagi isu pokok yang namanya al-insan mukhayyarun ataupun musayyarun. Maknanya manusia ni dia boleh bertindak ke ataupun dia ni macam robot saja. Tak boleh nak buat apa-apa. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sebahagian perbuatannya adalah musayyar. Dia memang tak boleh nak kawal. Lapar ni memang tak ada apa-apa lah. Tapi di sana bila lapar kita kena ada ikhtiar, makanlah. Mana tak boleh berserah. Tapi perbuatan lapar tu satu perbuatan yang tak boleh kita nak elak. Mengantuk. Jadi alam kita ni berada dalam dua mizan. Satu mizan timbangan yang kita tidak boleh nak lawan. Mengantuk, lapar, marah. Dan satu alam yang Tuhan bagi kita timbangan untuk kita mengawal. Nama dia alam mukhayyar. Di sinilah beza kita dengan malaikat. Malaikat tidak ada mukhayyar. Malaikat ni dia taat kepada Allah dalam bentuk musayyar. Dia tidak pernah fikir, dia tak pernah bantah. Kalau ada rokok, sampai sekarang dia rokok. Dia tak pernah buat pembangunan.
tak pernah buat masjid, dia kalau macam tu keadaan malaikat. Kalau dia ambil nyawa je. Dia tak ubah profession dia. Kau dia nak request supaya tukar jadi presiden ke, tak ada. Tapi Jibril sampai sekarang ni tak pernah ada malaikat ni minta jawatan. Tapi manusia ni bertukar sedia. Jawatan ni tak sempat berapa lama dah minta dah. Tukar pula macam itulah. Jadi kita berhadapan dengan kefahaman. Sebab itu di barat dia tak bincang isu ni. Sebab tu mereka senang vaksin. Maka tidak ada istilah musayyar. Anak manusia ni robot, tak ada. Kita masih duk bengong ni, kita ni nak kena serah pada takdir ke ataupun kita ni kena kena fikir. Sebenarnya kita kena gabung. Bahas lah ya. Ya, ada bahas tak habis lagi. Syekh Al-Buti ada buku dia, Al-Insan bainal tahir wa tasir. Insan di antara dia ada kekuasaan ataupun dia tidak ada kuasa. Sebenarnya kalau kita tengok diri kita ada kuasa, tapi kuasa kita terbatas. Dia panggil kuasa kita terbatas di dalam framework lingkaran. Maknanya di sana ada kuasa yang besar lagi. Tapi dalam lingkaran tu kita mampu bertindak. Contoh yang paling mudah bila kita lapar. Lapar ni siapa tidak nak lawan? Pagi-pagi kita lapar dan kita tak boleh nak buang. Tapi manusia boleh fikir, bila lapar kita makan. Simple. Kalau kita menggunakan konsep yang sama terhadap pandemik COVID-19 ini, dia macam lebih kurang lapar, dia mana macam mana. Tapi kita kena berusaha untuk membuang kelaparan tersebut. Itu adalah satu ibtila. Ini yang dipanggil maqasid ibtila. Sengaja Allah Ta'ala turunkan benda ini, ada banyak ada. Dia kadang-kadang ujian ni dia banyak, ada dua wajah macam awan. Dia ada guruhnya, dia ada hujan dia. Mana satu nikmat, satu kilat tu bala lah. So, pandemik ni kita kena tengok dengan dua wajah. Satu wajah sebagai satu ibrah, sebagai satu hukuman. Kerana kita gagal berinteraksi dengan environment. Kita gagal berinteraksi dengan alam sekitar. Dan dia tak akan terjadi setahun, 2 tahun. Sebenarnya sudah tentu dia merupakan tarakum, makna di himpunan. Kita ni gagal berinteraksi dengan makhluk dengan baik. Kebersihan hayawan, makna manusia sudah ketandusan akhlakiyah bersama dengan alam sekitar. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tapi kita sendiri yang merosakkan. So ini merupakan hukuman kepada kita. Dari sudut aspek yang pertama. Yang kedua, aspek explore. Kalau tak ada ujian begini, saintis pun tak ada idea dah. Dah tak nak kaji dah. Kajian-kajian dalam jurnal-jurnal kebanyakan dia tidak mencapai standard. Saya baca satu kajian, dia kata sangat sedikit kajian sains yang betul-betul kajian sains. Banyak kopi, biasalah begitu. Mana nak sampai standard jurnal yang tinggi tu dah makin berkurang. So benda yang sama. Tapi bila jadi macam ni sebenarnya, fiqh pun bergerak, bukan setakat sains. Fiqh pun bergerak. Kalau tak ada kita sekarang ni, mana-mana masjid buat 12 orang je, pakat marah habis. Ini ni yang dikatakan fiqh. Dan membuka juga pintu-pintu mufti. Juga membuka pintu-pintu pada para fuqaha berfikir. Kalau tak, kita rigid. Dulu kalau kita minta mohon 12 orang sembahyang Jumaat, orang tak bagi. Mana boleh kita mesti 40 orang Ustaz. Banyak isu kilang yang diminta. 39 pun tak lepas. 39 pun tak lepas. Ada kurang seorang lah. Saya tak bagi. Tapi sekarang ni tak payah minta. Memang wajib 12 orang. Hari biasa tengok 5 orang. Ada negeri 3 orang. Jadi kita tengok di sini sebenarnya saya suka melihat dah berlaku lah. Kita macam perumpamaan anak ulama. Kita naik kapal kayu lah. Tapi kita buat kapal kayu tu daripada kayu orang. Kita curi, kita rampas. Kita berbelayar lah. Sampai tengah jalan, kita bertaubat. Bila nak bertaubat, hukum bertaubat ni kita kena kembalikan kayu tu. Tapi kalau kita kembalikan kayu tu tenggelam. Jadi macam mana? Belayar. Kira berdosa lah. Tapi kena belayar. Nampak tak? Satu kehidupan kita kena belayar. Jangan ada PKP. Lama sangat. Sebab dia akan menghentikan semua benda. Dia kena terus. Mati ke hidup ke, tapi kita ada SOP tinggi. Kalau kita berhenti, sehari saja 2 bilion kan sehari kerugian. So tu jangan berhenti hidup ni.
Jangan berhenti, tapi mesti ada SOP. Dan kita salah faham hadis Rasulullah itu. Nabi suruh jangan masuk itu bukan makna tak boleh masuk langsung. Kita tak boleh faham hadis itu dalam, kalau macam tu tak boleh berniaga apa lah. Hadis itu dia berkenaan dengan polisi kerajaan. Kerajaan kata jangan masuk. Siapa ada orang-orang tertentu, pemimpin, tapi doktor kena masuk. Industri kena berjalan. Tapi dalam bentuk SOP, saya punya pandangan yang lain daripada kebanyakan Basyayah. Kalau kita duduk dalam keadaan rukun dia panggil, PM pun dah jelaskan, kalau kita buat PKP sekali lagi, kita akan ori cukup banyak. Dan saya melihat orang yang setuju dengan PKP menyeluruh ni, orang yang kerja gaji tetap. Cuba dia duduk di tempat orang yang duduk yang berniaga tepi jalan, pasar malam dan sebagainya. Jadi perlu keseimbangan. Sebab perjalanan ni tak boleh berhenti. Berhenti ni, kapal terbang tak pernah berhenti. Dia macam mana pun tempat lah. Jalannya. Kalau kita menjadikan kehidupan kita ni besar pada takdir, malah duduk di rumah ni besar pada takdir lah. Orang Islam lama bilal fitnah tipur sufi. Kalau kita ada ujian, kita masuk dalam ujian yang kita bersih. Sebab itu penolakan tak dapat bercanggah dengan fitrah orang beriman. Orang beriman dia tak lama duduk dan dia bina. Baik Ustaz, saya nak baca satu soalan daripada Dr. Muhammad Rafandi ni, kita punya peminat Tegar ni. Dan juga kepada mana-mana yang sedang bersama dengan kita sekarang ni. Jadi kalau ada sebarang soalan boleh komen, boleh tuliskan di ruangan komen tu. Jadi soalan ni, Assalamualaikum Ustaz Amri dan juga ahli panel yang dirahmati Allah, dari segi keberkesanan vaksin yang sedia ada pada masa ini untuk mengatasi virus COVID-19 yang kini telah muncul dengan beberapa varian baru. Ni mungkin jua pandangan daripada Haji kan. Haji. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi vaksin lah pula ya. Jadi tadi saya dah ceritakan tentang latar belakang virus, latar belakang dari segi dia punya wabak dan sebagainya, macam mana usaha-usaha untuk membangunkan vaksin ni telah menggerakkan satu dunia ya. Okey. Jadi saya fast forward ya. Jadi masing-masing buatlah dengan teknologi masing-masing. Ada yang gunakan teknologi mRNA, ada yang pakai teknologi virus dan sebagainya. Macam-macam jenis. Saya rasa tak maulah saya pada malam ni untuk bercerita dari segi teknikal ya, sebab ni bila kita dengan orang awam kita tak maulah cerita benda yang memberat-beratkan kan. Cuma saya nak bagi tahu bahawa apabila kajian semua dah dibuat mengikut R&D clinical, maknanya kalau kita nak bangunkan vaksin ni, dia ada dia punya peringkat-peringkat ya, sama ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sekarang ni kita dah masuk fasa 4. Maknanya telah melibatkan orang kata selepas melalui ujian dan sebagainya ya. Dan perkara ni pun masih baru lagi berlaku, iaitu berlaku pada bulan 12 ya, di mana buat pertama kalinya dalam sejarah untuk pandemik kali ini, maknanya muncul vaksin yang dipanggil oleh Pfizer BioNTech ya, yang menggunakan teknologi mRNA. Right? Dan kita pun tahu kan siapa yang bangunkan vaksin ni sebenarnya adalah orang Muslim kita yang bangunkan teknologi ni ya. So teknologi mRNA ni bukan benda baru ya, maknanya dah 30 tahun sebenarnya. Cuma dari segi vaksin ni teknologi ni barulah kita gunakan untuk vaksin untuk obat COVID-19 ni ya. Of course yang lain-lain pun ada juga, maknanya kalau kita tengok Sinovac. So Sinovac menggunakan virus tu sendiri ya, virus tu sendiri, maknanya kita nyak aktif dia. Okey, dan kita gunakanlah vaksin untuk masuk dalam badan kita, ataupun AstraZeneca menggunakan satu teknologi dia pakai virus vector, di mana digunakan satu virus untuk ditumpang bawa dia punya message orang kata DNA tu
supaya masuk di dalam badan supaya kita boleh orang kata mengeluarkan orang kata apa tindak balas daripada badan untuk berlakunya imunisasi. Alright. Jadi balik kepada soalan tadi tu, alright. Saya nak bagi benda tu straight to the point Okay. Apabila masuk di dalam tanah air kita, okay, kita punya peraturan regulatory ni sangat-sangat ketat. Okay. Maknanya satu badan yang memastikan bahawa setiap produk pharmaceutical termasuk vaksin, bukan mudah-mudah boleh masuk Alright. Jadi sebab perkara ni baru, jadi dia punya orang kata apa proses tu mestilah kita kata kita cuma memberikan pendaftaran bersyarat. Sebab benda ni baru. Keadaan ni masih baru. Kita tak tahu kan. Jadi maknanya dari segi framework regulatory tu cukup ketat dekat Malaysia ni. Di mana kita nak memastikan 3 perkara je Ustaz. Kita nak pastikan 3 perkara untuk rakyat Malaysia. Pertama, dia mesti berkualiti. Maknanya bila lalu mesti berkualiti. Kedua, dia mesti selamat. Selamat dalam konteks R&D itulah. Konteks R&D itu. Dan juga dari segi ketiga adalah dari segi dia punya keberkesanan. Jadi kalau tidak mematuhi tiga perkara ni, sahabat-sahabat saya ahli farmasi dekat MPRA tu, tidak akan memberikan pendaftaran bersyarat. Sebab satu dunia. Dia punya framework sama saja. Sama ada di Amerika ke, sama ada di UK ke, di Australia ke, di mana-mana framework dia tak sama. Tak ada bezanya. Jadi itulah yang kita bukan mana perkara ni bukan satu benda yang asing. Jadi menjawab pada soalan tadi, jadi apabila Sinovac masuk dalam tanah air kita, AstraZeneca masuk dalam kepada tanah air kita, Pfizer BioNTech masuk di dalam tanah air kita. Jadi ketiga-tiga vaksin ni dah boleh digunakan. Tetapi macam saya kata tadi lah, dia masih baru lagi. Jadi kita nak kena tengok pula. Maknanya dalam bidang R&D ubat ni, selepas kita dah bangunkan ubat, walaupun dia dah ada di pasaran, kita kena pantau dia. Itu yang dalam bahasa, saya nak beri technical sikit lah. Kita panggil pharmacovigilance tu. Maknanya kita, walaupun dia ada dalam pasaran, kita nak pastikan. Itu sebab kalau ada kesan-kesan sampingan, setiap kesan sampingan mesti dilaporkan kepada MPRA. Mesti dilaporkan. Dah tak habis lagi Ustaz. Dia bukan sahaja mesti dilaporkan ke MPRA, dia kena laporkan kepada badan dunia juga. Jadi maknanya kita berkongsi maklumat satu dunia. Maknanya kalau kata kesan ni berlaku di Australia, kesan ni berlaku di UK, di China, di apa semua, di India. Jadi semuanya orang kata mesti dilaporkan supaya kita dapat satu dunia dapat dapat manfaat. Yang tu dahsyatnya apabila kita ada kolaborasi. Sebab bidang pharmaceutical ni bukan bidang main-main. Bidang pharmaceutical ni satu bidang yang sangat beretika. Bukan maknanya kita tak boleh sewenang-wenangnya vaksin ni kita saja nak bagi kepada orang kalau kata dia tidak berkualiti, dia tidak selamat dan dia tidak berkesan. Jadi saya harap perkara tu menjawab soalan tadi itu. Jadi jangan kita kata bahawa ini tanggungjawab kita berat. Mungkin Ustaz Fawaz boleh cerita dari segi tanggungjawab kami. Ahli-ahli farmasi ni dekat MPRA ni mempunyai satu tanggungjawab yang besar untuk memastikan bahawa apabila dia masuk ke badan rakyat Malaysia ni, mesti mana sahabat-sahabat saya di MPRA mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Sebab perkara apabila mereka melakukan semakan dari segi apabila dokumentasi itu dimasukkan di dalam memang dia orang akan tanya dan dia kena semak satu persatu tu. Jadi itu yang saya nak bagi jaminan bahawa to cut it short bahawa apabila kita pergi pendaftaran
orang kata bersyarat dia boleh digunakan dan mengikut InsyaAllah, dia punya sama ada apa whatever lah. Jadi benda tu sepatutnya bukan satu kebimbangan lah kepada rakyat Malaysia. Maknanya kita ada agensi yang berautoriti, agensi yang mengawal tentang pemusikal kan. Nanti juga Haji boleh kongsikan juga tentang bahan-bahan yang digunakan juga, antara persoalan isunya bahan-bahan yang digunakan dalam vaksin ini adakah halal ataupun tidak. Nanti juga kita akan tanya kepada Haji tentang standard pharmaceutical halal ini dia mematuhi ataupun tidak dengan vaksin yang ada sekarang. Tapi sebelum tu saya nak pergi kepada Ustaz Fawaz. Saya nak tengok soalan daripada sahabat kita ni, Muhammad Izwan Bazlan. Ni juga kita punya halal eksekutif ni. Assalamualaikum Ustaz Amri dan juga semua panel. Masih ramai yang takut untuk ambil vaksin. Ada yang ragu-ragu, ada yang termakan dengan agenda anti vaksin. Kalau boleh huraikan keperluan vaksin dari pandangan Islam untuk nak menyelamatkan nyawa ni. Jadi adakah vaksin ini boleh menyelamatkan nyawa? Ada orang kata ambil vaksin pun kena juga. Jadi mungkin juga Ustaz boleh ulas sama ada perlu ke tak perlu dalam kaedah maqasid ke apa juga. Saya serahkanlah kepada yang bahagia Tuan Guru. Silakan. Ya, saya menukilkan kata-kata Imam Al-Juwaini rahimahullah. Dia menyebut dalam kitab Ghiyathul Umam, wa ammal aqaqiru faman isti'maliha yuaddi ila al-haraj. Adapun untuk zaman dulu dipanggil aqar, maknanya ubat-ubat mencegah. Lah ni ada, dia panggil vaksin lah. Kalau kita haramkan dia, dia akan membawa kepada dipanggil hamship, hardship, iaitu membawa kepada bebanan. Hardship kepada masyarakat. Sedangkan bebanan ini ditolak oleh syariat, wal haraju marfu'un. Makna konsep maqasid syariah di antaranya dalam qawaid maqasid kita, iaitu bebanan kita tak boleh kita bawa kepada masyarakat. Sama ada bebanan fizikal, mental, agama, kesemuanya itu ditolak oleh syariat. Sebab itu Imam Haramain telah menaskan kalau masih ada agenda dia fikir najis, katakanlah kita kata vaksin ni najis. Hatta najis pun kita haruskan. Kerana menjaga nyawa lebih aula daripada menjaga najis. Hifdzul muhjah muqaddam ala hifzi al-muru'at, kata Syatibi. Menjaga nyawa itu lebih baik daripada menjaga maruah. Sebab apabila kita makan najis ni, maruah kita kurang lah, makan benda kotor. Tetapi bila bertembur dengan kepentingan nyawa, dia tak ada nilai najis ni. Sebab tu khinzir pun diharuskan. Poin yang kedua ialah apa nama dia, bukan maksud jaga nyawa ni tunggu nak mati dulu. Kalau tunggu nak mati dah buat apa? Banyak orang salah faham bila dia kata pengambilan najis ni bila kita dah nak mati. Dah nak mati tak boleh makan dah sebab tak ada manfaat. Al-Imam Ghazali rahimahullah dia menyebut dalam kitab Khulasah, makna qawaid darurah ini makna dia sangkaan mati tu ada. Makna pakar kata ini kata ambil ni bahaya ni. Jangan tunggu dan nazak dah baru nak pergi makan. Masa tu haram makan ubat sebab masa tu tak ada manfaat dah. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita dia kata apa, tak boleh buat macam ni sebab apa, kita tak mati lagi. Nak mati baru kita ambil. Dia salah faham, nak mati tu bukan makna nazak. Dan orang dah buat CPR. Tengok macam tu baru nak ambil. Banyak orang salah faham. Bukan kata saja, saya pernah teringat sebagai sahabat-sahabat kita ni, ghafarallahu lahu wa lana ni. Dia kata derma darah pun tak boleh ambil sebab tak ada orang nak guna pun. Bila kita ambil darah, bila orang tu nak mati. Bila orang tu nak mati tak ada manfaat. Dia kena faham mati tu maksud apa, nak mati tu maksud apa, bila yang dikatakan menjaga nyawa. Jadi ini problem, sebenarnya problem kepada term-term dan mustalahat. Jadi kita tak maulah sampai nak mati baru kita bagi. Macam kita lah dah demam mau makan ubat, lambat lah sembuh. Kita bila kita rasa nak demam, kita dah ambil dah antacid dan sebagainya. Ini dah seminggu baru nak pergi rumah doktor, memang lambat. Lepas tu pergi rumah doktor, lambat sembuh. Dah seminggu dah sakit. Jadi problem kita sekarang ni suka sangat nak merawat. Kita kena mencegah. Dan mencegah itu lebih tinggi maqasidnya daripada merawat. Dan kita dah baca vaksin. Semua orang baca vaksin daripada kecil kita, daripada kecil disuntik. Vaksin ni dia mencipta pelindung. Dia merangsang.
Maknanya kalau kita sekarang kita tak ada tentera, kita tak ada siapa yang nak pertahankan diri kita. Jadi vaksin ini satu ciptaan manusia yang dia bukanlah benda yang Nabi cipta, sebab dalam kehidupan kita ni Nabi tak create. Sebab kalau Nabi create kita jadi sunnah. Nabi biar kepada kita nak buat apa saja. Makna dia apa yang baik itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu zaman Nabi mereka bagi air kencing unta. Sebab zaman tu yang paling terbaik pencegahannya air kencing unta. Tapi zaman sekarang ni air kencing unta bukanlah yang terbaik. Makna zaman berubah. Sebab sains ini zaman kita nanti akan datang 100 tahun kita pun tak tahu, mungkin tak guna vaksin dah kita pun tak tahu, tak guna suntik. Benda apa kehidupan kita ni tak perlu rujuk kepada zaman dulu. Makna dia kalau orang dulu makan ubat lambat sembuh, sekarang kita ada ubatnya 90% sembuh cepat. Jadi kita kenapa kita nak pergi pada zaman dulu? Masih lagi rujuk kepada zaman dulu. Zaman dulu tu macam tu saja ada. Sebab tu kita katakan kita ini umat Islam slow sebab kita duk bahas isu pokok. Yang ni haram ke halal? Haram ke halal? Halal haram tu saya rasa dia bincang tahu dah. Tapi masih lagi. Sebab itu kata sebagian pemikir guru saya Syekh Taha Jabi Alwan ni, kadang-kadang permasalahan fiqh menyebabkan orang Islam mundur. Bila fiqh dibincangkan dalam bentuk yang macam ni. Mana dia macam sekat kemajuan. Kalau kita bagi kemajuan dengan letak guideline, tak apa. Yang ni faktor yang bentuk nak ke belakang. Dan yang ni dalam sejarah pembuktikan. Adakah dia menunjukkan perbincangan bid'ah, seorang bid'ah, seorang tak bid'ah. Itu yang melembabkan kemajuan sebuah masyarakat. Sebab kita tak boleh nak pi. Kalau pi saja, orang kata yang ni, kita boleh bincang apa Ustaz Amri dan TV. Orang kata bila kita bincang pembakaran sunnah. Orang kata Ustaz dia anti sunnah. Kita masih dalam kerangka-kerangka pemikiran yang kita tak boleh nak lepas. Sedangkan dalam perubatan tak ada satu sunnah yang sahihah melainkan 10 hadis, dan kesemuanya Syekh Syatut rahimahullah Syekhul Azhar kata perubatan ini tidak tertakluk kepada apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Ia tertakluk dengan kaedah yang Rasulullah suruh buat, rawatlah sahaja. Rawatlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan penyakit melainkan Allah Ta'ala turunkan ubat. Tidak tertakluk kepada apa yang Nabi buat. Sebab tu Syekh hari Jumaah kata apa? Sunnahnya bukan air kecil unta, sunnahnya merawat. So merawat ni dia akan berkembang. So kefahaman ini yang berlaku dalam golongan-golongan ini. Yang mana menyekat di Kelantan hari ini 10,000 tak hadir. Tak ambil. Kalau saya tahu main kat kami tak apa. Jadi makna dia kegagalan. Tapi bagi saya di sini mesti mewujudkan satu hamzah wasal, iaitu bidang fatwa lah, fatwa dan bidang majlis agama mesti ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni siapa saja? Dia dipanggil sebagai ada ijtimai, alat kemasyarakatan. Dia macam artis. Artis ni orang yang paling kuat hubungan mereka yang masyarakat. Padahal kalau kita tengok dari sudut apa dia ilmu, mereka bukan mendalam, tapi mereka ni memang hari-hari duduk yang masyarakat. Mereka mereka hidup, mereka ada sembang. Jadi masyarakat sayang dia pun. Kita ni duduk pejabat. Orang tak kenal kita, tak ada apa. Kan? Mufti pun tak kenal, jabatan pun orang tak kenal. Ini kelemahan kita. Dalam sistem fatwa, dia panggil fatwa ijtimaiyah. Fatwa ijtimaiyah ni, fatwa kita dah elok dah. Tapi cara menyampaikan masyarakat tak sampai. 10,000. Banyak tu. Kalau 10 orang tu. Maknanya kalau kata kita guna artis boleh ke? Nampak lah. Artis sebahagian daripada umat Islam juga. Kita saya bukan kata artis je. Kalau Mama Oti Canai pun boleh kita guna. Sebab Rasulullah SAW menggunakan public figure yang ada. Yang sedia ada. Tapi zaman mereka tak ada lah artis. Tokoh-tokoh lah. Abu Sofyan. Man dakhala baita Abi Sofyan fawa amin. Siapa yang masuk rumah Abi Sofyan, dia aman. Abi Sofyan ni tokoh yang besar. So kalau kita tengok follower dia ramai, apa salahnya? Sebenarnya kita tak boleh bertembung. Artis dah, cuma kita dah siap artis janganlah berfatwa. Dia buat kerja bagi orang minat dia macam saya pun dah guna dah. Sebab kita sekarang ni tak boleh bergaduh banyak sangat. Kita duk bergaduh ni yang kita orang zaman patutnya kalau banjir, alhamdulillah kita nampak semua orang bersatu. Semua satu kampung yang bergaduh duduk dalam satu bangunan. Kita sekarang ni COVID-19 duk bergaduh. Ni yang masalah saya rasa itu benda yang perlu umat Islam ubah.
kepada pembangunan, bukan kita bergaduh sampai 10,000 orang tak main ni. Alhamdulillah, satu kupasan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Ustaz Fawaz, bagaimana kaedah yang disebut sebagai merawat itulah yang menjadi key point. Poin penting adalah merawat itu. Cegah itu sendiri kan. Cegah itu juga menjadi perkara yang cukup besar dah. Rawat dah nak mati tu habis cerita dah kan. Yang kita yang duk sihat ni lah yang nak kena ambil vaksin ni. Jadi masih lagi isu tentang vaksin ini yang kata bahawa ianya selain daripada isu selamat, boleh ke tak boleh, apakah bahan-bahan yang ada dalam vaksin ini. Jadi saya nak pergi sikit sebelum saya nak baca soalan daripada sahabat kita Puan Samsiah sebagainya, saya nak minta juga Haji sentuh sikit, adakah standard halal yang ada, standard halal pharmaceutical ini yang ada, adakah memenuhi kehendak vaksin ini? Juga vaksin memenuhi kehendak standard halal. Walaupun asasnya memang nak mohon sedia halal untuk vaksin memang JAKIM takkan proses. Cuma adakah elemen-elemen dalam standard halal pharmaceutical ni boleh diambil untuk kita nak praktiskan dalam vaksin yang ada pada hari ini, pada pandangan Haji lah. Okey. Menarik juga apa ni Ustaz soalan ni. Okey, saya nak tarik perhatian kita kepada apa yang berlaku di Indonesia. Apa Indonesia buat? Untuk menyediakan, dia dah tahu dah, ingat tak tadi masa awal saya katakan bahawa satu dunia perlu memberi respon kepada pandemik ni. Okay? Kita tengok macam mana Indonesia buat. Okay? Apa yang kerajaan Indonesia buat adalah dia pergi ke China. Okay? Dia pergi ke China. Okay? Maknanya dia punya pakar-pakar, dari segi ilmuwan dia, maknanya dari segi semualah pergi ke sana. Dan untuk memastikan satu perkara, dia nak memastikan bahawa pembuatan vaksin itu menepati keperluan umat Islam. Itu sebab tagline yang digunakan oleh Indonesia adalah, ingat tak masa Presiden Jokowi dapat suntikan tu, apa dia punya kempen adalah aman dan halal. Maknanya daripada awal-awal lagi dia dah tackle dah isu ni. Sedangkan kita kat sini kita tak ambil perkara ni. Itu yang jadi masalah kita. Tetapi janganlah kita berputus rasa susah hati pula kan. Jadi apa yang kita buat sebenarnya vaksin yang sama tu, okey, yang dah dibuat seperti yang saya sebut tadi, telah dibawa masuk ke Malaysia, okey, melalui fill and finish. Ingat tak yang di mana kita bawa masuk ke sini dan diuruskan oleh Pharma Niaga lah, sebagai sebab dia ada dia punya dia punya facility, okey, untuk mengisi dan membotolkan vaksin ni. Jadi maknanya kalau kata, ini yang kita kata kolaborasi antara bangsa ni penting. Jadi kalau kita sahabat-sahabat kita di Indonesia telah buat, di mana perkara itu telah dibuat di China, jadi bahan telah diperiksa. Okey, bahawa justru ada berani kata benda tu halal. Jadi pada saya, ini dah menjadi satu asas yang baik untuk kita pergi ke hadapan. Okey. So jadi cara kita, tapi kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan kita, minta maaf cakap mereka tidak ada standard MS 2424 ni. Ya, betul. Standard MS 2424 2019 ni, okey, adalah satu-satunya standard yang ada di dunia ni. Betul. Okey, siapa yang develop? Saya tahu lah Ustaz Amri pun terlibat juga. Ya. Ustaz Amri pun terlibat juga kan. Maknanya dulu apabila kita mulakan sejarah nak membangunkan standard, maknanya daripada 2009 2009, okey, maknanya panggilan daripada industri. Okey, panggilan daripada industri. Lepas tu kita kumpulkan semua pemegang taruh.
Maknanya kita panggil JAKIM, kita panggil Kementerian Kesihatan, kita panggil Standard Malaysia, kita panggil para akademik, practitioner, industri, semua kita tu, dan kita pertama kali kita hasilkan 3 tahun kita bangunkan standard. Supaya buat pertama kali dalam dunia kita melahirkan standard itulah MS 2424 pada tahun 2012. Nak jadi cerita, okey, pada 2017, okey, kita kena review lah. Yalah. Okey, kita kena review standard tu. MS 2424 ni kita kena review. Okey. Jadi pada ketika itu, jadi kita sebagai sebahagian daripada jawatankuasa tu, jadi kita telah masukkan satu addendum untuk biologik, untuk vaksin. Tak tahulah, mungkin Tuhan menggerakkan kita usaha-usaha ni. Jadi kita dah berjaya untuk masukkan the whole team bila kita melihat nak bangunkan standard ni kan, kepakaran yang ada di Malaysia ni, okay, kita sampai boleh buat kita punya standard tu boleh sampai membangunkan vaksin. Maknanya proses tu ada. Jadi maknanya pihak industri, maknanya kata sekarang ni pihak industri boleh menggunakan standard ni untuk menepati standard MS 2424 2019 ni. Supaya dengan sendirinya kita boleh certify lah, kita boleh bersih. Itu masalah sama ada akan dilakukan oleh Malaysia tu terpulang. Tapi standard tu dah ada, okey. Jadi dari cara kita buat, kita nak terangkan lebih lanjut lagi tentang standard ni adalah kita ni apabila kita ambil dari segi aspek gold standard. Macam mana kita membangunkan obat ataupun pharmaceutical satu dunia? Macam mana? Apa standard yang satu dunia pakai? Adalah kita panggil good manufacturing practice. Okey, maknanya amalan penghilangan yang baik, yang terbaik. Okey, satu dunia, semua syarikat pembuat obat akan gunakan standard itu sebagai benchmark dia, sebagai dia punya gold standard. Maka apa yang kami buat atau kita buat Ustaz adalah kita nak bagi industri satu peluang, satu nilai tambah. Maknanya kita kena ikut gold standard tu dulu, lepas tu kita bagi lagi satu nilai tambah, maknanya melebihi daripada gold standard tu. So apa kita buat? Ini yang kita kata kena beritahu jugalah Ustaz kan. Maknanya kita selama ni kita diam je kan. Kali ni kita kena bagi tahu pada dunia lah. Okey, jasa-jasa semua orang ni semua khususnya ahli farmasi di mana apa yang kita buat, apa-apa pun kita punya cara adalah perkara tu mesti didaftarkan Ustaz. Maknanya kalau satu industri dia nak pergi kepada persijalan halal, dia mesti didaftarkan dahulu. So apabila dia didaftarkan dahulu, okey, maka oleh MPRA, oleh MPRA, didaftarkan dulu, maka dia meliputi seperti mana saya kata tadi, good manufacturing practice dan ketiga-tiga perkara tu di orang kata kita dapat. Maknanya dari segi kualiti kita dapat, dari segi keselamatan kita dapat, dari segi keberkesanan kita dapat. Kan? Cuma beza dia sekarang ni adalah kita nak go to the next level. Dan perkara yang dibuat, aspek yang kita buat ni, yang kita panggilkan sebagai toyiban, sebagai bahagian toyiban tu. So mungkin nanti Ustaz Fawaz boleh expand lah di mana yang ni yang kita kata. Jadi kita bagi yang terbaik ni. Memang world class. Okey. Jadi maknanya kita dah selesaikan masalah toyiban. Okey. Lepas tu kita pula bagi kepada industri satu peluang untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi. Apa dia? Maknanya
kita bagi satu tawaran sebagai satu nilai tambah, apa yang kita katakan sebagai halal. Yep. Jadi kita ada tadi thayyiban, sekarang ni kita ada halalan. Okey, jadi kita ada halalan, thayyiban. Yang tu yang kita kata apa ni, kita punya standard ni tinggi tinggi, sangat tinggi Maknanya kita bagi peluang. Lepas tu kita kena ingat juga bahawa apabila kita buat kita melakukan perkara ini kan, dengan sedar, kita dalam hal untuk mendapatkan persilan halal ni yang untuk industri, kita tidak pernah memaksa orang. Kita tidak mewajibkan. Maknanya industri itu sendiri menyatakan, yes, saya nak pergi ke level ini. Saya nak pergi ke level ini. Saya nak pergi lebih jauh daripada apa yang ada. Inilah kita punya kekuatan. Ini the next level lah. Ataupun mungkin kita boleh berpolemik tentang halal itu sendiri. Kadang-kadang saya pelik. Kenapa pula halal menjadi satu masalah? Kan kalau kita boleh terima, bila kita guna terma-terma yang lain, berapa banyak terma-terma Inggeris yang kita pakai? Berapa banyak terma-terma Cina yang kita pakai? Berapa banyak terma-terma Jepun kita guna yang kita pakai? Kaizen sebagai contoh. Kita pakai. Kenapa halal tak boleh pakai? Yep. Jadi halal tu adalah sesuatu perkara yang kita pun faham, adalah satu perkara yang baiklah. Maknanya bila kita kata halal tu adalah satu benda yang baik. Keseluruhannya dia baik. Itu halal. Dan halal ni adalah perkataan Arab aja. Maknanya halal permissible lah. Maknanya dibolehkan kan sebagainya. Saya rasa mungkin nanti Ustaz boleh kupas dari segi ayat Quran macam mana kan. Benda tu kan. So jadi daripada situ yang maknanya kita tengok industri-industri di Malaysia kita bagi peluang. Jadi maknanya apabila mereka telah dengan sukarela pergi kepada persijilan halal, maka dengan segi standard dia memang begitu tinggilah. Tinggilah. Saya ingat. So jadi maknanya kalau kata menjawab soalan tadi yang Ustaz kata dengan saya tadi kan. Jadi maknanya nak melepasi standard MS 2019 ni memang dah semua dah diambil kira. Maknanya proses pembuatan vaksin tu sendiri apa jenis pun memang dah masuk. Saya tak maulah pergi detail dia, nanti kan jadi susah nanti orang nak ikut kan. Tetapi perkara tu semua dah lengkap. Termasuklah perkara tu dah lengkap. Semua dah masuk dah. Jadi industri cuma lakukan saja. Dan saya dulu sila Ustaz. Dulu di awal dululah saya ingat kita bila kita nak start tentang halal pharmaceutical ni memang sesuatu perkara yang kita start daripada kecil. Saya ingat dengan Puan Rozi, dengan Prof Zahari di CCM dulu. Saya ingat tahun 2008 itulah. 2007 kita start sikit sampailah 2009 kita dah buat dengan pelibatan MPRA juga dulu disebut sebagai BPFK kan. Jadi akhirnya dapat disebut sebagai standard halal pharmaceutical. Baik, kepada Ustaz Fawaz, saya nak baca satu, mungkin juga sama ada saya nak gabungkan ataupun juga boleh jawab sekali. Daripada pertanyaan daripada Puan Samsiah Aziz, kita punya lah mantan pegawai halal juga ni. Apa pandangan juga hujah-hujahan yang mengatakan tidak perlu vaksin, cukup dengan mengikut sunnah Nabi. Makanan sunnah ke, sedangkan vaksin ini salah satu pencegahan bagi kita memelihara nyawa. Adakah Ustaz jawab yang itu dulu? Baik. Kita kena faham bahawa sunnah Nabi dalam pemakanan atau rawatan tidak terbatas kepada apa yang Nabi buat ataupun apa yang Nabi ambil. Kerana Tuhan telah menaskan sunnah pemakanan dan boleh dikiaskan kepada rawatan, iaitu uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan kepada kamu benda-benda yang baik. Maksudnya dia permissible daripada syariat. Walaupun benda itu tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan definisi ini ada dari sudut politik, di mana ulama mendefinisikan politik itu
ialah sesuatu benda yang mendatangkan maslahah kepada masyarakat walaupun tak dibuat oleh Rasulullah. So makna dia kebaikan ini tak perlu tunggu nas daripada Rasulullah. Sebab itu di antara ulama menafsirkan wa uhilla lahumut thayyibat, tak disebutkan dihalalkan kepada kamu benda yang mana Allah halalkan. Tak disebutkan begitu kerana untuk mengumumkan kadang-kadang benda yang baik itu tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tapi fitrah kita terima dengan baik. Kajian terima dengan baik. Itu di antara hikmahnya Allah Ta'ala tidak menyebut apa dia wahilakumut tayyibat, iaitu tayyibat daripada Allah ataupun apa daripada Rasulullah, tetapi apa yang diterima pakai oleh fitrah dan tabiat kita, maka ia termasuk dalam benda yang dihalalkan dan itu dianggap sebagai sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah ini bukan setakat apa yang Nabi buat, tetapi apa yang tercakup di dalam prinsip yang dikatakan memberi kebaikan. Sebab tu orang salah faham macam pemakanan sunnah. Ramai orang hanya bataskan sunnah itu kepada kurma, kepada zabib. Sebenarnya bukan begitu. Itu hanyalah contoh-contoh sunnah yang Nabi praktis di zaman Nabi. Bayangkan kalau Nabi ada di Malaysia, sudah tentu ada buah-buahan yang Nabi makan. Jadi di Madinah yang ada kurma, zabib dan buah tin. Jadi itu yang ada, sedangkan Tuhan mencipta buah-buahan dan dikiaskan kepada ubat-ubatan terlampau banyak. Jadi kesalahfaham kita ni, definisi tu kena perbetulkan. Itu makanan sunnah adalah makanan yang baik walaupun tidak dimakan oleh Rasulullah SAW. Rawatan sunnah adalah rawatan yang baik walaupun tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita, saya ada definisi itu dalam saya punya kajian, bila kita ubah definisi ini, barulah orang dapat terima. Makanan sunnah. Karena yang dimomokkan sekarang ni definisinya ialah makanan yang Nabi makan itu. Maka orang faham, salah faham yang sedemikian menyebabkan cukup dengan makanan sunnah. Saya bagi satu pandangan fiqh daripada ulama Hanafi. Dia kata apa? Kalau orang tu dia letak zabib, dia letak kurma, dia letak macam-macam jenis apa dia makanan lah. Kemudian orang itu ditimpa sakit, dia bagi makan kepada orang yang makan tu ditimpa sakit. So ganti rugi, garanti semua di atas orang yang jamu makan. Nak menunjukkan bahawa makanan macam tu bukan sunnah. Sunnah tu bukan kita bubuh semua. Sebab itu dalam kaedah perubatan yang disebut oleh ulama dulu, dan ini diterima pakai oleh perubatan zaman sekarang, dia kata apa? Macam kurma dan seumpama dengannya, kalau sedikit manfaat, kalau banyak mudarat. Poin dia ialah, dia bukan masuk kurma tu kita pergi makan 1 tan. Makan sedikit saja. Sebab tu riwayat Nabi Muhammad SAW, 3 tamar, kadang-kadang sampai kalau yang buka apa dia hari raya tu 7. Tapi kebiasaan Nabi makan 2 biji, 3 biji tamar je. Kita pergi pederas banyak, ataupun madu lebah, kita pergi makan sebotol, ataupun minyak zaitun, kita ada setengah orang cadang makan sebotol, insya-Allah harga. Itu yang problem. Kerana kita hanya ambil apa yang Nabi makan, tetapi kaifiah, show how tu kita tak tahu. Jadi itu yang menyebabkan kita kena baca betul-betul. Sebab ulama menyatakan kalau kita duk jamu orang makanan sunnah, apa nama dia, bercampur-campur macam tu, kalau orang tu sakit, kita yang kena bayar kos semua rawatan yang menimpa orang tersebut. Alhamdulillah. Dalam konteks pensyarah halal, memang kalau produk-produk yang diklaim, produk yang diklaim makanan sunnah memang tidak boleh diberikan syarah halal. Dan juga fatwa pun memang jelas tidak boleh klaim makanan sunnah. Untuk tujuan komersial memang tak boleh. Kan macam juga Ustaz sebut tadi lah, kalau kata yang diklaim makanan sunnah, ru'yah sebagainya, kalau minum air dia bersembuh, kalau tak minum orang akan salahkan ru'yah tu kalau tak sembuh. Jadi dalam hal inilah pendapat yang saya kaji, ruqyah bukan rawatan. Dia doa. So doa ni makna dia doa lah, tapi rawatan lain. Makna orang dah sebut syifa apa semua itu doa. Makna kalau Allah izinkan sembuh, sembuhlah. Tetapi dia belum mengikut sunnah alam. Contoh saya bagi contoh, kita lapar, kita berdoa, ya Allah tahu kenyangkan aku.
Tak cukup. Tak akan kenyang. Kita kena makan dan berdoa. So begitu dengan rawatan. Kena rawat, kemudian berdoa. Jangan berdiri kepada rawatan Quran saja. Sebab rawatan Quran tidak lebih daripada berdoa. Ya. Berdoa, ya. Baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz atas penjelasan tentang makanan sunnah itu. Jadi dia lebih kepada vitamin untuk yang kita gunakan. Yang paling penting dalam keadaan sekarang ni adalah kaedah pencegahan itu yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Itulah yang seharusnya kita kena ambil. Baik, saya nak soalan daripada Encik Khairil Anwar Razali. Ini juga kita punya sahabat ya. Dan juga yang saya ingat mungkin ini soalan yang terakhir untuk pada malam ini. Sebab banyak juga soalan lain ni. Banyak soalan lain. Okey, salam. Ini memang dia juga khas kepada Tuan Haji lah. Ya. Salam Tuan Amrahi. Satu, boleh tahu asal AZ ni apa? AZ diberikan kepada rakyat. AstraZeneca tu. AstraZeneca, okey. AstraZeneca diberikan rakyat yang berumur 60 tahun. Kemudian dibuka kepada umur 18 tahun ke atas. Yang kedua, apa status Sinovac dari Paman Niaga? Masih belum diberikan kepada rakyat. Saya rasa dah berilah. Saya antara orang yang menerima vaksin Sinovac pada minggu lepas. Saya dah pun dapat vaksin daripada Sinovac. Alhamdulillah. Okey, Haji. Okey, jadi kalau kita pergi kepada isu berkaitan dengan vaksin yang dikeluarkan oleh AstraZeneca ni, okey. Dan begitu juga untuk Pfizer BioNTech ke, Moderna ke, Sinovac ke, Sinopharm ke, kan? Seperti mana saya sebut awal-awal tadi, kita sedang memantau dia punya kesan sampingan selepas imunisasi lah, ataupun susulan imunisasi. Kalau dalam bahasa teknikal kita panggil AFI lah, ya. Okey. So jadi kalau kita lihat, sebab ni kes yang realiti yang sedang berlaku sekarang, ya. Jadi ingat tak beberapa minggu lalu, okey, kita dengar bahawa vaksin AstraZeneca ni dikaitkan dengan satu AFI, okey, yang melibatkan pembekuan darah, okey, ataupun blood clot, ya. Okey, itu dia punya asal dia. Dia punya yang bersangkutan dengan vaksin AstraZeneca ni. Alright. Tapi kalau kita tengok kesan yang saya sebutkan tadi itu, okey. Sebenarnya kalau melibatkan vaksin cuma 4 dalam sejuta. Maknanya 0.0004 berbanding dengan COVID-19. Kita pergi terus kepada COVID-19. COVID-19 dia punya, kalau tadi 0.0004, untuk COVID adalah 16.5. Berapa jauh tu? Maknanya ancaman daripada COVID tu lebih jauh. Sangat jauh. Daripada untuk tentang pembekuan darah ni berbanding dengan AstraZeneca. Tapi tak apalah. Maknanya perkara tu tindakan telah diambil, maka kerajaan open. Saya pun sokonglah open. Sebab sekarang ni pun kita nak dapat imuniti kelompok di Malaysia, kita open. Dan kita tengok walaupun pada asalnya ada kebimbangan kan. Tetapi apabila baru-baru ni dibuka, 4 jam je Ustaz. 4 jam saja habis. 4 jam. Maknanya menunjukkan apa tu? Maknanya rakyat Malaysia sebenarnya dah bersedia untuk divaksin. Okey, dah bersedia untuk divaksin, tak ada isu. So lepas sekarang ni dibuka pula. Sekarang ni dah buka mulai semalam kan? Dah dibuka untuk 60 tahun ke atas. Pasal macam saya kata tadi lah, tujuan vaksin ni adalah untuk sebagai perlindungan. Tapi tadi Ustaz Fawaz dah cerita pasal prevention kan, pasal pencegahan. Jadi kita nak cegah lah. Jadi siapa yang patut kita cegah? Jadi orang yang berumur 60 tahun ke atas ni adalah target group lah. Macam saya sendiri pun telah mengusulkan kepada kerajaan bahawa ya betul apabila PICK
atau program imunisasi COVID-19 kebangsaan ni dilancarkan pada 24 Februari ya. Ustaz masih ingat ke Ustaz? Masa kita ingat. masa kita buat live My Halal kan, TV yang pada waktu kan yang berhormat dapat kan. Jadi dah bermula pada waktu itu. Jadi itu yang orang kata dah bermula program ni, dan kita dah habis fasa 1, sekarang ni fasa 2 dan fasa 3. Cuma apabila tindakan kerajaan membuka vaksin AstraZeneca ni kepada seperti mana yang saya beritahu tadi, jadi nampak macam orang kata fasa 2 dan fasa 3 tu dah bercampur Ustaz. Okey, tapi tak apalah, kita nak seberapa banyak. Tadi macam Ustaz Fawaz kata kan, apabila berlaku 10,000 orang yang tak ambil di Kelantan tu, jadi kita kena sama-sama selesaikan. Okey, jadi maknanya pada saya lah, pihak yang bertanggungjawab di sana, okey, kena tahu lah apa sebab yang tak datang ni. Adakah disebabkan faktor-faktor daripada golongan yang menolak vaksin, kan? Jadi mesti ada campur tangan mungkin daripada kerajaan negeri ataupun daripada pihak berkuasa agama. Dan maknanya kita kena ni sebab apa? Kalau kita rujuk kepada PICK ni, memang dah jelas dia punya pendekatan adalah one government, one society. Maknanya kita kena melibatkan semua orang. Semua orang kena terlibat. Dia tak boleh harap kepada kerajaan, dia tak boleh. Semua orang macam yang kita buat sekarang ni. Ada satu aktiviti yang sangat baik. Okay? So jadi maknanya yang tu yang dah dibuat. Lepas tu tadi belum menjawab soalan kemudian akan dibuka open kan, dan kenapa dibuat lebih daripada 18 tahun dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni semua berdasarkan pada kajian awal yang dibuat. Kajian awal dibuat. Jadi perkara ni akan berubah daripada masa ke semasa lah. Untuk menjawab tentang status Sinovac kan. Jadi Sinovac tu sama juga, dia datang daripada China. Okey. Maknanya kita ada dua sumber lah sekarang ni. Satu yang direct kita import daripada China yang dah siap kita boleh suntik. Satu lagi yang melalui Pharma Niaga, di mana melalui proses pengisian dan pembotolan. Jadi saya pun dah bercakap dengan sahabat-sahabat di Pharma Niaga. Saya rasa ni pada saya lah. Pada saya sejujur-jujurnya saya cakap, inilah satu peluang untuk kita mengaplikasikan MS 2424 2019 tu. Inilah masa dia. Okey. Itu masalah teknikal, sama ada nak pergi kepada proper persediaan halal tu terpulanglah. Tetapi kalau kita benda tu dah boleh buat, maknanya kita sekarang ni pasal kerajaan membenarkan untuk kita mengembangkan perkara ni. Dan saya rasa dari segi dasar tu dah jelas dah. Dan saya nak beritahu bahawa ini adalah satu peluang untuk kita balik kepada pemulihan ekonomi. Mana satu sektor sekarang ni yang nak menjana ekonomi Malaysia? So kita kena gunakan ni. Maknanya kalau kita betul-betul buat kerjasama dengan Sinovac, okey, dan juga kita mengharap kerajaan Malaysia untuk membantu, maksud saya direct pergi kepada JAKIM, kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Inilah masanya kita bersatu. Inilah masanya kita melaksanakan perkara ni. Sebab apabila kita melalui persijilan MS 2424 ini, maka dengan sendirinya kita dah boleh ekspor dah lepas ni. Okey, maknanya selepas dah kita dah boleh buat untuk rakyat Malaysia, kita dah boleh ekspor. Jadi ini yang potensi yang saya dah beritahu dah awal-awal lagi, bahawa kita kena ingat bahawa kita sedang menghadapi masalah ekonomi. Jadi sebagai salah satu cara untuk kita membantu memulihkan kita create job dan sebagainya. So pada saya ni perkara-perkara. Jadi maknanya perkara pada saya lah yang saya nampak, Allah dah menghidangkan pada kita.
dah dihidang Hikmah, kepada hikmah, kita, kenapa tak ambil? Hikmah dia. Dah dihidangkan, saya beritahu lagi sekali, dah dihidangkan. Dan dalam hal ni kita dah melebihi daripada Indonesia. Ya. So kenapa kita, so saya harap mungkin saya punya seruan ni didengar oleh pihak kerajaan lah. Okay? InsyaAllah. Nanti kita bawakan. Alah Ustaz pun ada kat KKM kan. InsyaAllah. Jadi sama-sama lah kita kan. Kita hold hand. Kita hold hand lah tu kata kan. Saya rasa industri dah bersedia dah. Jadi kita punya kita nak dekatkan dengan halal standard. Maknanya kalau kita di sini peluang kepada peniaga nak mempraktiskan halal best practices dalam vaksin ini untuk nak mencapai tahap apa yang disebut sebagai halal pharmaceutical itu sendirilah. Pasal apa? Macam saya sebut tadi, untuk MS 24-24-2019 ni kita dah masuk addendum untuk vaksin tu. Jadi kita masa ni lah kita nak dan saya nak bagi tahu perkara ni adalah yang pertama di dunia. Takkan berlaku di tempat lain. Jadi Ustaz Fawaz, kita ingat kita ada banyak kebakaran dekat Malaysia ni jangan memperkecilkan kita punya ilmu. Sebab Ustaz mesti ingatkan dulu kan, ni kita cerita terus terang okey, ingat tak dulu masa mula kita buat MS 24-24 apa cakap daripada tempat lain, negara-negara lain, khususnya negara-negara teluk. Kan? Kan macam mana macam tak payahlah ubat-ubat halal ni sebenarnya bila sakit semua boleh. Tapi pada waktu tu bila kita buat, sebab kita faham bahawa kita kena go to the next level. Tapi sekarang apa jadi? Mereka pula yang berlumba-lumba nakkan persijalan halal untuk pharmaceutical. Itu Saudi pun buat, UAE pun buat, dan tapi Malaysia tetap nombor satu. Jadi saya tak tahulah kalau macam ni pun dah peluang dah diberikan oleh Allah kepada kita tak mau ambil juga. Saya tak tahu apa nak cakap lagi. Kita nanti ada ruang kita akan tanya halal eksekutif yang berada di pharmaceutical. Adakah mereka ke arah itu ataupun tidak? Itu juga kita akan ada ruang, kita akan minta kita punya sahabat halal azad kita yang berada di pharmaceutical nak menjelaskan keadaan-keadaan yang sebegini. Minggu depan kita boleh sambung. InsyaAllah. Yang ni lah peluang untuk kita inilah salah satu channel, satu ruang untuk kita kan. Pada saya kita kena buang lah kita punya silo. Kita tak boleh buat silo buat macam mana. Benda ni kita memang buat lah. Pada saya benda ni dah jadi satu fardu kifayah lah. Pada saya fardu ain lah. Kalau pada Johan ni semua dah jadi fardu kifayah dah. Sebab kita dah ada ilmu dah. Betul. Macam Ustaz Fawaz, dia dah memang dah fardu ain dah. Dia memang dah orang yang pakar, yang mesti menyebarkan yang berkaitan dengan vaksin ini. Saya nak cuba up sikit soalan daripada Muhammad Rofandi. Cuba up sikit soalan dia. Okey. Assalamualaikum Ustaz Amri juga Ustaz Fawaz. Apakah kerana penekanan umat Islam di Indonesia ini yang lebih pada aspek akidah berbanding dengan aspek fiqhiyah hingga menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam? Contohnya beza di antara tawakal dengan tawakil ke? Tawakul. Baik. Yang ini saya nak minta tawakuf dulu sehingga minggu depan. Ustaz minta Ustaz jawab untuk minggu depan. Sebab kalau nak jawab yang ni saya rasa memang akan panjang lah. Memang akan panjang. Jadi simpan soalan ni, Ustaz Fawaz akan jawab secara ilmiah untuk minggu depan tentang ini. Cuma yang terakhir untuk yang seminit 2 ni, saya tertarik dengan soalan dan juga pandangan daripada sahabat saya ni, Ustaz Cik Abdul Majid, orang kampung saya lah ni, saya. Dia kata, saya setuju dengan penggunaan vaksin. Bolehkah kerajaan wajibkan penggunaan vaksin seperti mana wajib guna pelitup muka? Wajib guna pelitup muka, kalau tak dapat vaksin kena compound 5,000. Akhir saya nak tanya Haji, setuju ke tak setuju? Itu je. Okey. Saya kalau kata kita pergi kepada objektif dia apa? Maknanya kita nakkan imunisasi kan. Kita nakkan immunity kelompok kan. Tapi kita tak mau sampai peringkat ni. Kalau mandatory lah.
Sebab sekarang ni kalau kita tengok apa yang berlaku kat Malaysia ni, hari ni berapa? 61 orang yang meninggal. Yang dah meninggal sekarang ni 2,309 yang dah meninggal. Saya tengok percentage dah naik 0.45%. Saya tengok di ICU sekarang ni ada 711. Saya tengok yang menggunakan ventilator adalah 369. Dan kita tengok kes aktif adalah 60,000. Kalau berbanding dengan di dunia yang dah mati 3.47 juta. Kes satu dunia adalah 167.5 juta. Bukankah perkara ni satu bala besar yang sedang menimpa dunia. Jadi macam ni pula. Jadi kalau you nak kata saya, kalau boleh mandatory je lah. Kalau kata benda tu boleh menyelamat nyawa seperti mana mengikut maqasid syariah untuk menjaga nyawa. Itu saya punya point lah. Ustaz Fawaz? Setuju ke Ustaz Fawaz? Senyap Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz? Ustaz Fawaz? Senyap dah? Mungkin lain Ustaz Fawaz tak boleh elok. Okey, tak apa. Dia off mic dia tu. Tak dengar. Ustaz Fawaz? Dah keras dah tu gambarnya? Dah keluar dah. Okey, tak apa. Maknanya minggu depan waktu yang sama kita juga akan baca soalan daripada minta diulangkan semula Head Hajrin. Terlalu banyak mitos yang diperkatakan berkaitan dengan vaksin COVID-19, termasuk segelintir pihak mendakwa pembuatan vaksin ini adalah hasil daripada konspirasi kuasa barat dengan menciptakan virus COVID-19. Boleh kongsikan mengenai mitos vaksin? Yang tu Haji akan standby pada minggu depan jugalah yang tu. Dan juga daripada Puan Siti Fatimah, golongan yang masih tidak buka mata, hati, akal sangat menyedihkan. Dan juga daripada Muhammad Zamri, kenapa tidak kita terus menggunakan vaksin yang terbukti peratusan, kenapa kita tidak terus menggunakan vaksin yang terbukti peratusan keberkesanannya, contohnya Pfizer, kenapa tukar kepada Astra yang mana peratusan keberkesanannya kurang dan banyak kesan sampingannya dari Pfizer. Ini menjadi sedikit risau dan meragukan rakyat untuk mengambil vaksin ini. Itu juga mungkin Haji boleh standby untuk soalan-soalan pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk bersama dengan kita pada malam ini, atas soalannya, atas sokongannya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan Isnin pukul 9 suku malam di platform yang sama, dan juga kita mengharapkan keterlibatan kita ini sebagai satu ganjaran amal kebaikan yang Allah akan nilai di akhirat nanti sebagai satu amalan yang akan menyebabkan kita masuk kepada syurga Allah, insya-Allah. Termasuk juga orang yang semua menyokong apa yang kita usahakan ini, walaupun sedikit, tapi insya-Allah dia akan memberikan kesannya. Sebab lepas pada ni kita akan upkan kekal dalam FB page Ustaz Mihalan, juga kita akan uploadkan dalam YouTube channel Ustaz Mihalan, maka kita boleh war-warkan sampai bila pun juga perbincangan kita ada di alam maya, boleh rujuk sebagai kaedah ilmiah. Yang nak buat tesis pun juga boleh rujuk kepada apa yang disebutkan oleh Tuan Presiden Persatuan Farmasi Kebangsaan Malaysia ni, bukan calon-calon orang yang kita jemput, insya-Allah. Jadi sekian saja. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik itulah kelemahan saya dan juga yang lain. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.